Hola ladies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kawan-kawan. Selamat petang. Very good evening. Hari ni apa yang akak nak sembang? Okey, akak nak sembang satu cerita pada akak kelakar dah sebenarnya. Syok sendiri. Semalam akak ada bersembang dengan anak akak yang sulung tu. So tangan dia is actually dia bangun tidur, dia duduk atas, dia tidur katil 2 tingkat. So kakak ni dia tidur dekat katil atas. Lepas tu entah macam mana agaknya dia duduk, lepas tu dia mengeliat. Bila dia mengeliat tu, dia terlupa yang dekat atas ada kipas. So tangan dia sudah kena macam tu. Agak dalam 8 stitches je kena. 8 stitches awak. Lepas tu cakap lah dengan dia, habislah kak, you punya hantaran esok dah kurang berapa lah ni kan. Lepas tu dah sembang-sembang pasal nak menikah lah apa semua. Mama pun sama. So I told her, kalau kata esok kak you nak nikah kak, mama akan tanya bakal suami you tu dengan papa you yang cerewet, dengan mama you yang garang ni. So mama akan tanya you punya bakal suami tu, what is your net worth? Boleh nak tanya orang tu net worth tu. Lepas tu then I do explain lah. I said bukanlah kata nak tanya kereta dia berapa, rumah dia berapa, motor dia berapa, saving dia berapa. Tak ada. Kita bukan nak tanya tu. Kita nak tanya you punya net worth tu. Contoh macam kakak sendiri, dia punya net worth dia RM750,000 campur dengan perlindungan dia. Contoh ni contoh. RM750,000 campur dengan $250,000 on protection cancer. So dia punya net worth is 1 million. Contoh. Awak jangan quote akak tau. I'm giving you example. So that is a topic lah, mama papa dengan anak sulung punya sembang-sembang kat rumah kan. Actually besides we educate them the importance of having perlindungan, pelan perlindungan. So kita put it in a conversation way lah kan. So dia dah nampak satu gambaran that you punya harta is not important. I mean, it's important, not macam nak cakap, it's important for them to survive in this current world yang cruel ni kan. Tetapi dalam masa yang sama, disebabkan dunia ni pun dah macam-macam, jadi dia punya diri punya net worth tu penting kan. Right. Daripada sembang-sembang akak dengan anak ni, satu benda yang akak boleh kongsi dengan you all. Actually kan, kita nak ambil, what is kita punya modal? Modal kita nak ambil pelan perlindungan takaful tu, ya Allah, rasa macam terbeban gila lah sangat. Macam tu kan. Aduh, tak boleh lah kak, bajet tak cukup, tak boleh lah kak ni. Sebenarnya awak, kalau kata awak ada duit beribu-ribu ekstra sebulan pun, kalau awak tak ada satu modal yang penting ni, awak pun tak boleh nak ambil juga pelan perlindungan takaful tu. Peti. Modal apa yang diperlukan? Sebenarnya di dalam industri takaful itu sendiri, modal yang diperlukan adalah sihat. Faham ke? Sihat. We got to be healthy in order baru boleh ambil sijil perlindungan takaful. Kan disebut perlindungan takaful. Jadi begitulah dia punya konsep takaful tu sendiri. Kita itulah macam yang ada satu puan tu marah kat akak dekat SMS. Dah awak bagi saya promo-promo macam ni, bila saya nak ambil awak tak bagi pula. Dia marah kat kita sebab dia kan dah disahkan positif COVID. Lepas tu dia marah kat akak pula. Dia kata, dah tahu tak boleh nak cover orang sakit, kenapa bagi juga? At first place, I don't know that you have been diagnosed positive COVID. Keduanya, di dalam industri takaful, dia punya modal, like I said tadi, adalah sihat. Orang-orang yang sihat ni lah sebenarnya, modal kita tu perlu sihat, bukan wang ringgit yang utamanya. Yang utamanya adalah sihat. Awak kena sihat, barulah boleh mencarum. Now, keduanya, tak ada siapa pun yang paksa kita suruh ambil takaful ni awak. Bukan takaful advisor dekat luar sana yang memaksa awak ambillah takaful. No. Siapa yang memaksa sebenarnya? Cuba cerita sikit.
Yang memaksa tu sebenarnya adalah keadaan hidup kita pada hari ini yang memaksa sebenarnya. Keadaan kita, awak tengok cara hidup daripada kita bangun tidur sampai kita pejam mata. What is kita punya lifestyle? Kita punya makan, kita punya udara, kita punya suasana, kita punya way of living. Adakah kita exercise? Adakah kita makan benda-benda yang betul? Adakah kita banyak ambil makanan-makanan sunnah? Kan? Jadi sebenarnya kenapa industri takaful tu sekarang sedang berkembang? Kerana dunia semakin parah. Keadaan tu sebenarnya yang memaksa untuk kita, memaksa masyarakat untuk mempersiapkan diri, bersedia di atas sebarang kemungkinan tak pasti yang sekarang ni it's like orang kena kanser tu macam orang kena demam je. Sejak kita dengar orang ni kanser. Kadang-kadang kita dengar orang ni kanser. Kadang tak ada dalam history keluarga pun kena kanser. Awak you selari tak dengan akak punya cerita sekarang? Pertama, modal kita kena sihat. Kedua, tak ada siapa paksa awak. No one is memaksa you. The life itself yang memaksa kita untuk bersiap sedia. Okay, now we talk about, kita letak tepi sekejap hibah tu ya. Takaful hibah tu kan atas kematian. Now, kematian tu pasti, semua orang pasti mati. Jadi you ada option nak tinggalkan some X amount of money untuk keluarga, mungkin nak settlekan hutang ke apa ke, okey kita letak tepi tu sekejap. Akak cerita tentang kita punya current living. Katalah you hidup sehingga 80 tahun, lepas tu takkanlah kita nak membebankan ahli keluarga kita membebankan suami atau isteri atau anak-anak kita untuk menanggung kita yang punya perbelanjaan perubatan atau kita punya macam-macam lah awak. Kalau akan nak cerita dengan awak ni sampai malam tak habis. Lah ceritanya kan kita nak cerita pasal conversation kita dengan anak kita. Lepas tu tak apalah, sambil-sambil berkongsi dengan you all tu, kita selitkan sedikit sembang ilmiah, bebel-bebel ilmiah kan. So okay, bear in mind, harap-harap you all boleh dapat sesuatu daripada bebelan akak petang-petang hari ni. Okay, modal nak kena sihat. Kemudian kita ni sebenarnya terpaksa, memang kena paksa diri. Allocatekan dalam 100 ke 200 ringgit, depends on you punya family size. Like myself, ada 8 beranak, 2 suami isteri, lepas tu dengan apa dia tulis ni? Okay. Sorry, ada mesej masuk. Suami isteri, lepas tu ada lagi 6 orang anak. Jadi tak mungkinlah 8 beranak ni 100 ringgit kan. So kita living with the reality. If you have a big family, so you have to allocate sedikit. Contoh macam duit pasar akak sebulan pun 800 kan. So mungkin kita boleh cut down dalam 200 ringgit untuk protection. Kita adjust here and there. Okay, so hopefully you guys dapat sesuatu daripada bebel ilmiah akak ni. Dan jika you rasa video akak ni boleh memberi sedikit kesedaran terhadap orang ramai masyarakat, I appreciate kalau you boleh kongsikan, sharekan post akak ni, sharekan video akak ni supaya lebih ramai lagi that aware yang perlu sihat dan perlu menerima kenyataan dan dunia memaksa untuk kita ada perlindungan diri dan keluarga. Ya, akak appreciate sangat if you can click button share tu. Macam undi pula, afundi. Hopefully you boleh kita bekerjasama, kita share info-info yang bermanfaat untuk masyarakat dekat luar sana. Kalau kata you all nak dapatkan you punya own quotation, nak tambah perlindungan yang dah ada ataupun nak aktifkan yang baru, feel free. Akan masukkan link dekat bawah sini nanti. You boleh klik je link tu, isikan maklumat-maklumat biasa yang basic je. Tarikh lahir, lepas tu nama awak ataupun nombor phone ataupun email, dan akan revert the best quotation ever in the town. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Thanks for watching. Have a great week ahead and Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.